Saudara daripada kanak-kanak, individu, isi rumah keluarga serta syarikat, semuanya mendapat habuan daripada Belanjawan 2025 yang dibentangkan Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Lawrence Wong petang tadi. Kanak-kanak sehingga usia 12 tahun akan mendapat kredit Life SD sebanyak $500. Individu berusia 21 tahun ke atas misalnya akan mendapat antara $600 hingga $800 dalam bentuk baucar SG60. Sementara isi rumah pula menerima baucar CDC $800 selain rebat USAVE sehingga $760. Dan untuk para peniaga, rebat cukai korporat sebanyak 50% akan diberikan tahun ini. Mari kita lihat Belanjawan 2025 ini dengan lebih terperinci lagi. Sedang Singapura meraihkan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-60 tahun ini, PM Wong mengumumkan pakej SG60 bagi mengiktiraf sumbangan rakyat Singapura. Ini termasuk dalam bentuk baucar, rebat dan hadiah bagi isi rumah. Antaranya rakyat Singapura yang berusia antara 21 tahun ke atas akan menerima baucar tunai $600, manakala rakyat Singapura yang berusia 60 tahun dan ke atas akan menerima $800. Terdapat juga rebat cukai pendapatan individu sebanyak 60% bagi tahun penilaian 2025. Rebat itu akan dihadkan kepada $200 dan akan sebahagian besarnya memberi manfaat kepada para pekerja pendapatan pertengahan. Sebagai sebahagian daripada sambutan ulang tahun negara, gerai-gerai di pusat penjajah dan pasar-pasar yang diuruskan oleh pemerintah dan pengendali yang dilantik pemerintah akan menerima bantuan sewa sekali saja sebanyak $600 tahun ini. Sehingga $1 bilion juga akan dibelanjakan antara 20 tahun hingga 30 tahun akan datang untuk membina pusat penjajah baru dan meningkatkan yang sedia ada. Untuk menggalak sifat memberi, dana lebih $600 juta diperuntukkan untuk memadankan sumbangan dana badan-badan amal dan tujuan sosial tertentu. Geran SG Gives yang baru akan menawarkan pemadanan lebih tinggi iaitu sebanyak $1.50 bagi setiap dolar yang didermakan. Memberikan pengiktirafan kepada peranan yang dimainkan oleh badan-badan bantu diri pula, PM Wong memuji usaha-usahanya memperkukuh kompak sosial negara. Dana tambahan $60 juta akan disediakan sepanjang 5 tahun akan datang. Selain itu, saudara, pakej SG60 akan menyaksikan anggota aktif SG akan menerima tokokan kredit sebanyak $100 dan PAS Budaya SG yang bertujuan memacu kehadiran rakyat di acara kesenian dan warisan. Dan bayi rakyat Singapura yang dilahirkan tahun ini akan menerima hadiah bayi SG60. Inisiatif itu diumumkan buat pertama kali oleh Menteri di Pejabat Perdana Menteri Indrani Raja pada November tahun lalu. Singapore is at its strongest when we stand together. We may have our differences, but we are all Singaporeans living on this tiny red dot as one family. When we rally together as one, there is no challenge we cannot overcome. And this unity is what keeps us resilient, thriving, and moving forward, even in an uncertain and troubled world. Dalam usaha menyokong rakyat Singapura menghadapi kos sara hidup yang tinggi, PM Wong mengumumkan bahawa setiap isi rumah rakyat Singapura akan menerima agihan baucar CDC bernilai $800. Baucar pertama bernilai $500 akan diagihkan pada Mei ini. Bagi baucar bernilai $300 pula akan diagihkan pada Januari tahun depan. Selain baucar CDC, rakyat juga akan menerima rebat USAVE sehingga $760, iaitu seganda lebih tinggi berbanding rebat USAVE biasa. Ia akan diagihkan pada April dan Oktober ini. Keluarga-keluarga yang mempunyai anak berusia 12 tahun dan ke bawah juga akan menerima sokongan tambahan bagi menampung perbelanjaan rumah, iaitu sebanyak $500 dalam bentuk kredit Life SG anak bagi setiap anak rakyat Singapura.
Setiap rakyat Singapura berusia 13 hingga 20 tahun pula akan menerima tukukan $500 ke dalam akaun EduSave atau akaun pendidikan pos menengah bagi membantu menampung perbelanjaan pendidikan mereka. Dan bagi membantu keluarga-keluarga berpendapatan rendah dengan lebih baik lagi, pemerintah akan meningkatkan agihan skim bantuan ComCare. Sebagai contoh saudara, isi rumah dengan seorang anggota keluarga yang menerima bantuan jangka panjang akan menerima tambahan $120 sebulan. Ini menjadikan jumlah bantuan tunai yang diterima sebanyak $760 sebulan. Sementara itu, allowance Singapura akan dinaikkan dari $350 kepada $390 sebulan. Ia merupakan bayaran ex gratia bagi membantu pesara dengan pencen kecil menangani inflasi. Jumlah tersebut adalah tambahan kepada jumlah pencen asas mereka. Had bayaran pencen bulanan juga akan dinaikkan sebanyak $40 kepada $1,320. The measures we have taken in recent years and are taking in this budget will help to mitigate the impact of rising costs. But in the longer term, the best way to adjust to higher prices is to grow the economy and increase productivity so that all Singaporeans can enjoy higher real incomes and better standards of living. Sebagai sebahagian daripada sokongan buat keluarga, yuran penjagaan anak sepenuh masa di prasekolah akan dikurangkan $30. Yuran bagi pengendali utama akan dihadkan kepada $610, manakala pengendali rakan kongsi akan mengenakan yuran tidak lebih daripada $650. After basic childcare subsidies, a dual income family will pay about $300 per child. Lower and middle income families will pay less after additional subsidies. So this reduction will keep full-day preschool expenses similar to those of the fees for primary school and after-school student care combined. Singapura dalam pada itu akan mengkaji potensi mengerahkan penggunaan tenaga nuklear di negara ini demi memenuhi keperluan tenaganya yang semakin meningkat. Mengumumkan demikian, PM Lawrence Wong berkata pemerintah akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk secara sistematik membina keupayaan dalam bidang tenaga nuklear. Ini merupakan pelaburan besar yang perlu dilakukan Singapura dalam prasarana baru, kata PM Wong. Untuk itu, beliau mendedahkan lagi $5 bilion akan ditokok kepada dana tenaga masa hadapan. Bermakna, dana itu kini ada $10 bilion. We continue to keep a close eye on nuclear energy developments and progressively build capabilities in nuclear safety over the past decade to keep our options open. Since then, we have seen significant advancements in nuclear technologies. One such development is that of small modular reactors, or SMRs, which have better safety features than conventional reactors. Saudara, PM Wong turut membuat rakaman video dalam bahasa Melayu yang diedarkan selepas pembentangan belanjawan beliau hari ini. Mari kita dengarkan apa mesej yang beliau sampaikan. Belanjawan tahun ini menggariskan perancangan masa depan kita dengan jelas. Kami mengambil langkah-langkah penting untuk bantu anda tangani kenaikan kos sara hidup. Kami menyediakan lebih banyak peluang untuk anda tingkatkan kemahiran supaya dapat pekerjaan yang lebih baik. Pada masa yang sama, kami sedang kuatkan sistem sokongan sosial kita agar tiada yang ketinggalan. Belanjawan ini juga menyertakan satu pakej khas, pakej SG60, bagi menghargai sumbangan anda dan berkongsi hasil kemajuan negara kita dengan semua rakyat Singapura. Pada dasarnya, semua orang akan meraih manfaat daripada belanjawan tahun ini. Apa saja cabaran mendatang, kita akan hadapinya bersama. Marilah kita sama-sama maju ke hadapan demi masa depan yang lebih baik.
PM Wong juga mengumumkan bahawa Singapura akan memperhebat sektor inovasi dengan sokongan sebanyak $3 bilion untuk memikat pelaburan daripada syarikat-syarikat berbilang negara terkemuka. Lagi $1 bilion akan diperuntukkan bagi prasarana R&D dalam bidang bioperubatan dan semikonduktor. Langkah tersebut bertujuan memastikan Singapura mampu mencipta huraian bernilai tinggi dan tidak lagi perlu bersaing dengan negara-negara lain dari segi kecekapan kos. Our R&D efforts are critical in powering our innovation and technology engines. The government has consistently invested about 1% of GDP annually in R&D over the last 20 years. These investments have borne fruit. For example, our biotech ecosystem would not be where it is today without Biopolis, which we built more than 20 years ago. It also served as a platform for biotech talent to gather and share knowledge that then diffused into our education system, which uplifted a new generation of Singaporeans. To sustain this momentum, we must invest to keep our R&D infrastructure at the cutting edge. Pemerintah juga terus meningkatkan sokongan bagi perusahaan berkembang dan bersaing di peringkat antarabangsa. Program pengasas global baru akan membantu pengasas-pengasas berpengalaman agar memulakan syarikat baru yang mampu mencipta pekerjaan tempatan. PM Wong turut mengumumkan $150 juta akan diperuntukkan bagi inisiatif pengkomputeran perusahaan. Belanjawan 2025 melancarkan lebih banyak sokongan untuk pekerja meningkatkan kemahiran dan menyesuaikan diri dengan pekerjaan masa depan. Mulai awal tahun depan, pekerja pertengahan kerjaya yang belajar secara sambilan akan mendapat akses kepada allowance tetap $300 setiap bulan di bawah program peningkatan Skills Future yang diperluas. AI will get better in the future, and other new disruptive technologies will emerge. It is hard to predict how they will impact specific industries and jobs, but one thing is clear. Our workers must be equipped with the skills to stay competitive and relevant. That's why we are investing heavily in lifelong learning and have made significant moves to strengthen Skills Future as a key pillar of our social compact. Syarikat-syarikat yang layak juga akan mendapat dana baru sebanyak $10,000 untuk membantunya membiayai kos apabila pekerja menghadiri latihan. Perniagaan boleh memanfaatkan geran pembangunan tenaga kerja di mana ia menyediakan sokongan pembiayaan sehingga 70% aktiviti bagi mereka semula pekerjaan. Sementara itu, MOM juga akan menubuhkan sebuah kumpulan kerja untuk menyimak semula dasar-dasar dan meningkatkan peluang pekerjaan bagi warga emas. Dalam pada itu, saudara, PM Wong turut mengumumkan beberapa langkah baru bagi golongan warga emas sedang penduduk Singapura terus menua. Antaranya program penambahbaikan kediaman bagi warga emas aktif EASE akan diperluas kepada keluarga yang tinggal di rumah privat selama 3 tahun sehingga 2028. Di bawah program EASE, warga emas boleh menerima subsidi bagi pelbagai jenis kelengkapan untuk memudahkan pergerakan dan meningkatkan keselamatan di rumah. Pemerintah turut memperkenalkan skim MediSave dipadankan yang baru di mana pemerintah akan memadankan sokongan tunai sehingga $1,000 yang dibuat ke akaun MediSave. Langkah ini memberi manfaat kepada warga emas yang layak berusia antara 55 hingga 70 tahun. This will complement the existing Match Retirement Savings Scheme. Both Match Savings schemes will help lower-income seniors, especially our grandmothers, mothers, and aunts who were homemakers and caregivers. The contributions from both the government and their loved ones will better support their retirement and healthcare needs and give them greater assurance as they age. Sementara itu, subsidi yang lebih tinggi akan disediakan bagi warga emas yang memerlukan jagaan jangka panjang sama ada di rumah atau rumah tumpangan. Geran penjagaan di rumah juga akan dinaikkan sehingga $600 sebulan manakala had pendapatan per kapita isi rumah dinaikkan kepada $4,800. We expect at least 80,000 seniors to benefit from the enhanced long-term care subsidies and grants, which will be implemented from next year.
The enhancements are expected to cost around $300 million in financial year or FY 2026 and more in future years as our population continues to age.